A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baik, sekarang hari ini kita berada pada topik yang ketiga, iaitu i'rab isim mabni. Isim mabni ni maksudnya apa? Ialah maksud dia kaku. Maknanya dia form dia tu, rupa dia tu sama je, kaku. Dia tak ada berubah macam yang semalam tu kita belajar ni. Ini isim mu'rab. Maknanya mu'rab tu bukan opposite of mabni. Kalau mu'rab, maknanya kita nampak lah, kita boleh nampak baris dia tu. Tapi kalau isim mabni, mana kita tak nampak. Tapi dia boleh tak ubah peranan dalam ayat? Boleh, peranan dia boleh berubah. Okey, kita tengok kat sini keterangannya. Baca keterangan dia. Mungkin kejap. Baiklah, hari ini kita tengok isim yang paling banyak di dalam Quran ialah kata ganti nama ataupun dhamir. Jadi dhamir ni hari ini kita nak tengok isim mabni. Salah satu daripada isim mabni ialah dhamir lah yang paling banyak dalam Quran. Walaupun ia kaku ataupun dalam bahasa Arab disebut sebagai mabni. Walaupun ia mabni, walaupun dia mabni, bentuk dan kedudukannya di dalam ayat menjadi penentu peranannya. Peranan ni apa pula? Peranan ni maksudnya marfu' ke, mansub ke, macam itulah. Itulah peranan tu dalam ayat. Okey. Dhamir bagi isim mempunyai dua bentuk. Satu bentuk yang terputus ataupun dalam bahasa Arab disebut sebagai munfasil. Munfasil. Marfu'. Okey, dhamir kalau dia terputus, dia adalah marfu' ataupun mansub jika bersambung iya. Ini macam yang dalam Fatihah tu. Ini kita tengok contoh lagi. Kemudian bentuk yang kedua ialah muttasil ataupun bersambung. Bersambung dengan siapa? Dengan isim, fi'il ataupun harf. Jadi itu dia punya pattern lah. Kalau kita kata form dia tu kita boleh tengok dalam dua keadaan. Sama ada munfasil, terputus ataupun muttasil, bersambung. Okey, boleh saya teruskan? Rasa faham Boleh Izian? Boleh. Okey Baik. Bila kita tengok, saya zoom out dulu. Saya zoom up dulu, perhatikan ganti nama ni kita susun begini. Yang pertama, level yang 3 atas ni, ialah ganti nama orang ketiga. Jadi, maknanya yang ketiga. Yang ni ketiga. Manakala yang tingkat 2 tu, yang kedua lah, ganti nama orang kedua. Ini ganti nama orang pertama. Jadi dalam bahasa Arab dia ada nama dia ni. Bagi yang dah pernah belajar, ini kita panggil apa? Ghaib. Yang ni kita panggil, bahasa Arab kita panggil ghaib. Kalau yang kedua ni mukhatab. Mukhatab. Dan yang pertama ni panggil mutakallim. Tulisan saya hari malam ni buruk sikit. Sebab saya tak nak kita terbeban dengan istilah tu. Tapi saya bagi tahu je lah. Kalau tak ingat tak apa. Yang penting ada jenis 3 ni. Iaitu kata ganti nama ketiga, kedua dan yang pertama. Itu je lah. Baik, kita tengok yang pertama. Ganti nama diri ketiga. Zaman dulu kita sebut ganti nama diri ketiga. Tapi sekarang ni istilah je ganti nama orang ketiga. Baik, yang pertama, dia kedudukannya marfu'. Okey, ini table yang mula-mula ni. Nampak Jadi terputus. Ini kita tengok dalam dhamir yang terputus. Dhamir munfasil, kedudukan marfu' ataupun peranan marfu'.
Okey, jadinya dia ada lelaki dan juga perempuan. Itulah bahasa Arab ni dia sensitif juga kepada gender. Kalau bahasa kita tak kisah sangat. Dia pun lelaki, dia pun perempuan. Namun begitu untuk bahasa Arab ni dia ada beza. Kalau lelaki, Kita di rumah okey lah. okey, kalau lelaki, huwa, ia, dia. Ni maknanya dia marfu' lah ni kalau dia rupa dia macam ni. Itu kadang-kadang disebut ni sebagai dhamir marfu'. Huwa, dia atau ia lelaki. Kalau perempuan, hiya. Ia atau dia perempuan. Ni kedudukan marfu' semua ni bawah ni. Sebelah sini. Okey, boleh? Jelas? Nak sebut boleh sama-sama juga sebut. Kalau huma, mereka berdua. Huma, mereka berdua perempuan. Yang ni sama. Kemudian home, mereka. Hunna, mereka. Baik, saya akan buat dia macam ni pula. Sekarang kita baca yang atas ni, kita pergi sampai ke peranan yang secara melintang. Perhatikan, Abdul Rahman, tolong perhatikan. Jangan melukis-lukis dulu sekarang ni. Okey, kat sini. Baik, kalau dia marfu', bentuk dia macam mana sebutkan? Huwa, hiya. Jadi terjemahan dia kita dah nampak, kita boleh baca terus kan? Kalau mansub, tapi dia masih lagi terputus. Cuma dia akan ada iya dekat depan. Tapi dia kedudukan dia mansub. Tapi dia jenis dia masih lagi disebut sebagai dhamir munfasil. Ataupun kata ganti nama yang terputus. Jadi dia akan tambah, dia jadi kalau marfu' dia jadi mansub. Tapi bentuk dia dah berubah dah. Hu. Huwa jadi hu. Faham Okey, iyahu. Jadi kalau ada iyahu ni maknanya dhamir ni bersambung. Sorry. Kalau ada perkataan iya, dhamir ni bukan bersambung, dhamir ni terputus. Okey, kalau dia jadi mansub, macam mana rupa dia? Kalau dia bersambung dengan harfun nasab atau fi'il. Jadi contoh macam ni. Yanzuruha. Berarti ini adalah untuk perempuan ni. Ia menyaksikan akannya. Dalam hal ni kedudukan dia mansub. Dia tak boleh, kita takkan jumpa yang zuruhia. Tak ada. Mana kita akan jumpa dalam bentuk dhamir yang bersambung. Yang zuruha. Ni. Dia kalau dia marfu' hiya, kalau dia mansub dia jadi ha. Sama juga kalau dia mansub. Kalau dekat sini pun dia jadi ha juga. Baik, kalau majrur dia akan jadi hu. Yang mana yang hu ni? Huwa. Huwa jadi hu. Kalau hiya jadi ha. Macam itulah. Kita tak letaklah dua-dua ni kan. Kalau akannya lelaki, dia jadi hu lah. Yang zuruhu. Ni kalau lelaki. Akannya lelaki. Faham ke? Faham tak? Faham Abdul Rahman tak faham sebab pergi melukis. Tengok depan, tengok depan. Jangan melukis. Jadi macam yang ni, ismuhu, nama baginya. Ini nama dia panggil apa? Dhamir muttasil. Muttasil yang bersambung. Okey, sekarang ni kita nak tengok bentuk je. Kita kan nak kenal. Lepas tu nak tengok peranan dia. Kalau huma, marfu' pun sama. Marfu' dia jadi sama. Kalau dia jadi huma, untuk mereka berdua lelaki ke, mereka berdua perempuan ke, dia sama. Kalau disambung jadi iya huma, mereka berdua ataupun mereka berdua perempuan. Ada iya. Maknanya ni adalah dhamir munfasil. Kalau dhamir muttasil, dia jadi sama juga akhrajahuma. Ataupun kadang-kadang dia boleh juga jadi hima. Tengok pada apa yang datang sebelum. Ada. Tak apa dulu, nanti dulu. Min huma. Dia kadang-kadang kalau kita jumpa dia bukan dengan perkataan ni lah. Boleh juga jadi hima. Kalau dia bersambung dengan, contoh kan fi. Kalau cantum dengan huruf fi hima. Dia tak jadi huma pula. Beef. Okey. Faham Boleh tak?
Boleh follow, bagi saya sedikit reaction, maknanya saya faham ke tidak? Faham ke? Ada soalan? Saya dengar suara lain aja ni. Saya tak cerita. Nanti saya tanya pasal kelas. Pasal pelajaran sekarang. Jadi macam mana? Semua yang di online ni Okey, teacher. baik. Okey. Cuba memahami. Jadi ada soalan sila tanya. Jangan pendam ya. Jangan pergi tanya orang yang masuk kelas lain. Dia masuk kelas ni je. Nanti kalau tidak memang susah sikit lah nak faham. Baik, cuba tengok yang ni. Okey, dia tengok macam ni je form dia. Kalau dia marfu' home. Okey, dia akan jadi mansub, dia jadi home juga. Kalau dia majrur, dia boleh jadi home ataupun home pun boleh, him pun boleh. Dia boleh jadi dua lah. Yang kalau home ni. Dia cerita dia macam mana? Kita pernah tengok dia pada seluruh ayat tu. Apa yang ada dekat depan dia. Ada huruf nasab ke? Kalau dia huruf nasab, walaupun dia macam ni, home, dia maknanya dia mansub lah. Kalau dia macam ni, dia mudhafun ilaih. Ada depan dia tu ada apa pun perkataan apa. Mungkin ada harfu jar ke. Macam dalam hal ni dia mudhafun ilaih, MIL. Maknanya dia majrur lah. Walaupun rupa dia hin. Mana dia macam ni. Ini untuk perempuan. Ini untuk perempuan, dia korespon dengan hunna yang marfu' ni. Okey, boleh? Ini saya dah cover tahu benda ni kalau modul 1. Jadi siapa-siapa yang macam kurang jelas tu kena tanya ataupun kena yalah ada interaction lah. Kalau diam je saya macam rasa semua dah dapat kot. Dapat dah? Mungkin yang home ke hia ni kan macam senang sikit lah. Ni yang selalu yang berbeza terus ni. Contoh macam ni anta. Anta akan jadi apa kalau anta? Kalau dia mansub, ni macam ni dia jadi ka. Betul? Anta dia akan jadi ka. Ataupun kalau dia mansub macam ni. Kalau perempuan dia jadi anti jadi ki. Sorry. Okay, anti jadi ki. Khalaqaki. Kalau ka ni, anta majrur pun dia jadi ka. Itu domir tu keadaan dia bersambung ataupun dia berterpisah. Kalau terpisah, kedudukan dia marfu', dia mesti dalam kedudukan asal tu. Siapa pernah menghafal domir yang orang tunjuk jari tu? Pernah. Okay, anak-anak ni pernah. Yang jari ni kan, dua ni, boleh nampak ke? Okay, Saya dua pun pernah. ni, Saya pun pernah. Ana, nahnu. nah yang ketiga, yang dua jari dua ni jauh ni maknanya dia ketiga, pihak diri ketiga, ganti nama ketiga. Yang ini ganti nama diri kedua, yang ini ganti nama diri pertama. Jadi tapi yang kita hafal dulu-dulu tu, siapa yang pernah hafal? Jari ni semua untuk dhamir marfu'. Jarang kita hafal dhamir yang mansub ataupun dalam kedudukan majrur. Jadi dekat sini table ni kedudukan dia tu lah. Yang selalu yang kita tak perasan tu, bila macam antuma ni, bila mansub jadi kuma. Antuma kalau mansub jadi kuma, dan kalau majrur pun jadi kuma. Ni yang kadang-kadang terlupa, tak pasti, tak ingat. Tu je lah. Dan dalam Quran jarang jumpa kuma. Selalu jumpa home, selalu jumpa. Home, hin, ana ni selalu jumpa. Ataupun lagi satu antum. Okey, kita tengok yang kedua. Antum. Antuna. Antuna ni kamu perempuan. Jadi kalau antum, dia akan jadi, ni tersilap ni, iyakum. Okey, betulkan. Betulkan kat buku? Ni sebab antum, iyakum. Tak ada alif. Iyakum. Betulkan sikit ni pembetulan lah. Okey, Cik Kak dah betulkan. Nanti the next page kita bagi tu yang dah betul lah insyaAllah. Okey, antum dia akan jadi kum. Innakum. Jadi dia mansub. Tapi form dia rupa tu juga. Walaupun ada huruf nasab. Ya. Yang bawah. Yang nombor F. Cuba tengok F. Betul tak F? F. Antum, antuna. Patutnya iyakum. Tapi kat situ tersalah. Iyakuma. Okey. Innakum. Sesungguhnya kamu. Dia tak boleh. Kita tak akan jumpa dia jadi inna antum. Tak ada.
Innakum. Faham tak? Itu maksud dia tu. Bila dia kedudukan mansub. Kalau dia kedudukan dia majrur, sama jugalah. Dia jadi antunna. Ni untuk antunna ni. Kaidikunna. Tipu daya bagi kamu. Tapi kamu ni siapa? Kamu perempuan. Ni kalau nak ingat ni jarang kita jumpa kan? Tapi Piramli dah cakap Assalamualaikum. Pernah? Okey, dia dah lawak sendiri seorang. Budak-budak dalam ni tak tahu cerita Piramli. Tak tahulah audiens saya online ni. Tahu Piramli. Tahu Dia kata Assalamualaikum. Tapi ada lelaki pun. Puma? Ni F. Mana? Ini kalau kedua ni berdua. Ni kamu semua. Kamu bukan kamu berdua iyakuma. Tak, perempuan iyakunna kalau perempuan. Kalau kedua. Sini kat sebelah ni. Ni kunna betul. Cik Kap kata ada dispute sikit. Kalau kamu berdua iya kunna lah kan kalau kamu perempuan. Salah berdua kuma, kamu berdua perempuan, lelaki sama. Okey, kita pergi tengok yang ganti nama orang pertama. Ini pun lagi satu lah. Ini yang selalu macam tricky sikit. Ini bukan kum kita betulkan sikit. Tadi saya kata apa? Kuma kan? Dia sepatutnya kunna. Iya kunna. Kalau perempuan. Iya kunna. Ya. Nanti sekejap. Tengah cakap yang kunna ni. Sekejap ya Abdul Rahman. Jadi ni kita betulkan. Ni betulkan. Betulkan tak? Dalam kertas masing-masing yang ada kat sini. Iya kunna. Buat pembetulan. Sekarang kita pergi kepada ganti nama orang pertama. Jadi kalau ana, ini marfu'. Kedudukan yang marfu'. Ana. Maksudnya kalau marfu' ni utama dalam ayat. Ana muslimatun. Aku adalah seorang wanita Islam. Wanita Muslim. Jadi ana lah. Dia tak adalah pula guna ya. Dia ya ni kalau dia jadi mansub. Dia mansub. Kalau ada iya pun dia jadi ya. Ana jadi ya. Iya ya. Okey, ini jadi mansub. Tapi terputus. Aku sama je. Lelaki ke perempuan, dia akan gunakan aku juga. Okey. Dia tak ada beza. Nahnu pun sama. Nahnu pun tak beza lelaki atau perempuan. Kalau kata nahnu tu maknanya lelaki ke perempuan ke bercampur pun. Macam kita ni, nahnu. Kita nak cakap kat orang. Nahnu muslimun. Jadi macam itulah. Dia sama je. Lelaki dengan perempuan dia tak ada beza. Kalau ganti nama orang pertama. Jadi kat sini sesungguhnya aku dia akan jadi ini. Dia takkan jadi pula ini ana. Kalau cakap pasal tak apa, boleh. Tapi ni sebab dalam Quran dia tak ada dalam macam tu. Kadang-kadang dia sebut innani. Sesungguhnya aku. Minni. Ni dia jadi kedudukan ya ni. I ni. Majrur. Sebab apa dia majrur? Sebab apa dia majrur? Cuba jawab. Ada harf jar in front. Sebab ada harfu jar. Yang ini dia mansub. Sebab apa dia mansub? Inna. Sebab ada harfu nasab. Okey. Yang ini pula zalamuna. Kenapa dia mansub? Maf'ulun bih. Sebab dia maf'ulun bih. Dia dhamir selepas fi'il. Kalau Rabbana ni kenapa dia majrur? Tengok sini. Mudhafun ilaih. Ya, sebab dia mudhafun ilaih. Yang maf'ulun bih bukan zalamu. Nampak kat bawah ni? Maf'ulun bih. Dia dhamir yang selepas fi'il. Tapi kita modul 1 belum belajar, modul 2 dah lah. Kalau ada dhamir selepas fi'il, maknanya dia tu adalah macam ni lah. Dhamir selepas fi'il. Dhamir apa ni? Dhamir apa tadi? Ulum bih. Mufasil. Dhamir mutasil. Allahu Akbar.
Dhamir mutasil, bila ada dhamir mutasil selepas fi'il. Maknanya dia tu mansub lah tu, dia maf'ulun bih. Okey, cuba kita buat latihan. Dia tak ada lain. Bila kita buat latihan baru kita nampak kita faham ke tidak. Masa tu kalau ada soalan baru best, baru tanya kan. Seperti macam Abdul Rahman dia tanya soalan dia bagus juga tu. Baik, kita tengok nombor 1, contoh. Perhatikan contoh pada baris pertama sebagai contoh latihan dan tandakan i'rab yang betul untuk dhamir saja. Jadi sekarang kita punya fokus ialah pada ganti nama tu, dhamir. Dhamir ni mabni. Jadi kita nak tentukan dia ni kedudukan dia dalam contoh tu adakah dia marfu' ataupun dia mansub ataupun dia majrur. Maksudnya dhamir yang mana? Kalau saya circle yang ni lah. Okey, kenapa kita kata dia mansub? Oh, sebab ada iya dekat depan dia tu. Jadi dia mansub. Bukan. Dia macam dia, itu ruling dia. Dia ada ruling kat sini kita katakan. Kalau dia menjadi terputus tapi dia mansub jika bersambung dengan iya. Iya ni ada sebab lah letak kat situ. Dia nak letak dekat depan. Dia putuskan tapi dia dalam keadaan dia mansub. Dia tak boleh letak hu je tiba-tiba. Dia kena tambah dengan iya. Sebab asalnya dia tu dhamir apa? Mansub lah. Dia kedudukan dia tu dah berubah. Dia tak boleh jadi dhamir marfu'. Sebab itu macam dalam Fatihah kan? Dalam Fatihah ada apa? Iyaka. Okey, iyaka na'budu. Na'budu. Asalnya dia adalah asal dia na'buduka. Asalnya na'buduka. Patutnya macam tu. Jadi kalau kat sini kami mengabdikan diri akan engkau. Bezakan dengan hanya engkau kami mengabdikan diri. Maknanya dalam ayat ni, struktur ni dia adalah dia nak menegaskan ni. Jadi dia nak kedepankan yang mansub ni sebab dia ni subjek, objek. Tapi dia nak kedepankan dia dalam ayat ni kena letak iya ni. Macam itulah. Jadi nak tegaskan, penegasan tu dah berubah. Tapi dia tetap kedudukan dia mansub. Bawa ke depan. Tentulah. Iya kan. 3 jam. Hari. Saya mohon kerjasama ya untuk mute kan kalau nak bercakap tentang yang tak ada kena-mengena lah. Sebab lepas ni nak suruh jawab ni. InsyaAllah. Baik, kita cuba. Siapa nak jawab? Inna. Kita panggil yang online dululah. Inna. Mansub. Mansub. Sebab apa? Sebab apa? Ada harfun nasab. Inna. Harfun nasab. Harfun nasab. Sebab ada harfun nasab. Jadi yang mana kita nak itukan tu inna tu. Na. Dhamir Inna. mutasil. Tasil. Okay. Qulubana. Na. Sekarang kita nak tengok na dekat dalam ni. Cuba. siapa jawab? Mansub. Mansub. Mansub ke? Betul ke mansub? Majrur. Banyak majrur. Ni majrur. Mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih. Alaikum. Majrur. 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 Sebab Majrur. jar kan? Betul. Okey. U'adzibuhu. Mansub. 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 Maf'ulun bih. Ya, sebab dia maf'ulun bih. Kalau siapa yang tak tahu lagi maf'ulun bih tu apa, tak apa. Biarkan dulu. Cuma dah tahu boleh jawab. Kalau tak tahu, kita nak tentukan yang tu je. Kena rujuk kepada nota. Nombor muka surat 6 ni, muka surat 6 ke 7? 7 kan? Yang ni 7. Muka surat 7 ni saya tak ada beri lagi kan? Jadi kena tengok skrin. So kita jawab sama-sama ya. Lakuma. Majrur. Majrur. Ya. Bil lam. Yes, Lam. sebab ada Huruf jar. Jar. Huruf jar. Iyahuma. Mansub. Iya. Yes, iya. mansub. Bagus. Innakum.
Mansub. Inna. Mansub. Mansub. Mansub bi inna. Inna harfu Ada nasab. huruf nasab. Okey, cuba. Ismuhu. Majrur. Majrur. Mudafun ilaih. Ya, mudhafun ilaih. Nabba'tukuma. Mansub. Mansub. Bagus. Macam mana Mak dah tahu? Maf'ulun bi. Maf'ulun bi. Maf'ulun Sebab bih. isim selepas dhamir Ada selepas fi'il. dhamir selepas fi'il. Bagus. Betul, betul. Okey, min kuma Majrur. majrur. Min huruf jar. Harfu jar. Yang zuruha Mansub. Mansub. Maf'ulun bi. Maf'ulun bi. huwa Marfu. Marfu. Munfasil. qalamuna Mansub. Maf'ulun bi. Maf'ul bi. maf'ulun bih. Betul. Maf'ulun bih. Ya. Abdul Rahman cuba jawab. Rabbana. Tak, Rabbana. Na yang kita tengok ni. Kalau dalam macam ni, Rabbana. Majrur. Majrur. Abdul Mudafun Mudhaf ilaih. ilaih. Mudhafun ilaih. Kerana dia mudhafun ilaih. Kalau dia mudhaf, tak semestinya. Mudhaf boleh jadi marfu', boleh jadi mansub, boleh jadi majrur. Tapi dalam hal ni, bila mudhafun ilaih tu mesti majrur. Mudhafun Majrur. ilaih mesti majrur. Qalbika. Majrur. Huma. Marfu. Right. Akhrajahuma. Mansub. Maf'ulun bi. Huma. Majrur. Iyaka. Mansub. Iya. Ya. Iya. Marfu. Marfu. Marfa'. Kunna. Marfu. Kunna libasul lakum. Kan ada ayat tu. Ayat Qasas. Wa antum libasul lahun. Innahum. Mansub. Mansub sebab ada huruf nasab. Iyana. Mansub. Iya. Ya, okey. Antunna. Marfu. Marfu. Ni dhamir marfu. Okey, macam tadi saya kata siapa yang pernah hafal tu. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antum. Ana, nahnu. Ana, nahnu. Dan yang tu semua tu dhamir marfu kalau kita sebut macam itulah. Okey, rabbihinna. Jadi kita nak tengok. Majrur. Yes, majrur. Mudhaf ilaih. Antuma. Marfu. Marfu. Antuma dhamir yang dekat tunjuk tangan tadi. Anta, antuma, antunna. Jadi anta, antuma, antum. Jadi antuma tu dhamir marfu. Yang kita hafal dekat tangan tu semua marfu. Okey? Khalaqaki. Jadi Mansub. mansub. Maf'ulun bi. Ini Mansub. Inna. mansub. Nahnu. Marfu. Kaidikunna. Majrur. Majrur. Antum. Ya'tikuma. Mansub. Mansub. Yas'alunaka. Mansub. Mansub. Betul mansub. Ni selalu kita tambah akan. Marfu. Hai, marfu. Ada yang dekat ni. Budak 10 tahun dalam bilik ni yang selalu silap tu. Yang lain okey dah. Yelah dia susah sikit nak grasp benda ni kot. Iyakuma. Mansub. Mansub. Ana. Marfu. Iyaya. Mansub. Ka'annaka. Mansub.
Annaka. Macam mana ni? Kak Mansub. Ana tak pernah dengar pun. Macam mana ni? Masuk. Kak Ana ni sebenarnya Dia tiga. tiga lah. Ke, Ada na, Ana. Tapi selalunya kalau kita jumpa Kak Ana ni, kita terjemahkan sekali je. Kita tak payah Mansub. lagi. Dia jadi mansub, betul. Mansub. Sebab apa dia Ana tu? Seolah-olah. Maksud dia seolah-olah. Dari segi terjemahan ada beza ke? Terjemahan. Beza tak? Domir. seperti Kena tengoklah kan. Ada kala dia ada perbezaan. Tapi kalau dalam bahasa kita ni kadang-kadang perbezaan tu tak ketara sangat. Baik, yang min ni Majrur. ni paling senang lah. Baik, cuba kita terjemahkan kalau bahasa kita tu yang saya sebut tadi. Tadi kita Teacher, cuba boleh tanya tak Kaidikunna tu apa? perancangan. Jumpa dah Rencana juga. bagi mereka, kamu Baik. Majrur majrur. Sebab apa dia majrur? Sebab mudhaf ilaih. Betul. Mudhafun Sebab dia ilaih. mudhafun ilaih. Kaidun itu masdar ya, isim masdar. Ha? Tak belajar lagi. Waduh, dua ni pun belum. Okey, Perancangan maksud dia. perancangan. Maksud dia perancangan, rencana. Dia boleh kita kata tak formula dia, domir selepas isim dia menjadi maf'ulun bih. Tak. Tak. Semestinya. Kalau dhamir selepas fi'il, itu maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Mm-mm. Kalau selepas isim tak jadi maf'ul, tak Kalau jadi selepas maf'ulun bih. isim dia tak Mudhaf ilaih. Tak jadi mudhaf ilaih. mudhafun ilaih mungkin. Oleh mudhaf ilaih saya tidak sebut tadi nak kata mudhaf ilaih. Baik. Okey. Baik. Okey. Jadi kalau iyahu ni terjemahan dia apa? Akan dia. Akan ia pun Hanya boleh. engkau, hanya engkau. Hanya Ya. kita Hanya. selalunya kita kata hanya ia. Dalam Quran selalunya itu dia. Tapi kalau sebab dia mansub, kalau kita terjemah akannya pun boleh juga. Akan ia. Boleh. Okey, inna terjemahan dia? Sesungguhnya kami. Tadi kami. Qulubana. Hati-hati bagi kami. Hati-hati bagi kami. Ini kita tambah bagi ni. Hati-hati bagi kami. Alaikum. Atas Atas kamu. Kamu. Wa'adzibuhu. Aku seksa mereka. Akannya. Kita punya nya tu, kadang-kadang nya lelaki pun sama dengan nya perempuan kan? Tapi kita bila kita tengok Quran, kita kena lebih peka lah. Walaupun dari segi terjemahan kita katanya, tapi kita mesti tahu kalau hu ni lelaki ni. Kalau huma ni mereka berdua. Ia berdua ke mereka berdua, dua-dua boleh. Kalau untuk perempuan. kan, Ya. itulah. Kalau kita katakanlah ismuha. Ismuha pun Ya. nya juga dalam bahasa kita. Tapi kita kena lebih peka. Kalau katanya tu hu tu lelaki, ha tu perempuan. Jadi macam kita punya cerita, kalau nak cerita balik ayat-ayat Quran tu dah lebih tepatlah. Nya tu bukan sembarangan. Masa kita kena cari siapa yang dimaksudkan ni, kenapa perempuan macam tu. Baik. Lakuma terjemahan dia? bagi Bagi Berdua. kamu berdua. Iyahuma. hanya Berdua. Mereka berdua. Mereka berdua. hanya mereka berdua. Ya. Innakum. Sesungguhnya Kamu. 78 sesungguhnya kamu. Ismuhu. Maksud dia? nama baginya. Nama baginya. Nabba'tukum. Kami Beritakan akan Kepada mereka. Itu belakang. Nabba'tukum. Kami ceritakan Ya, memberitahu oleh aku akan kamu berdua. ada oleh aku Aku nabba'tu.
Hmm. Telah aku Telah Telah memberitahu memberitahu oleh ini aku akan akan kamu kamu berdua. berdua. Huma kamu. Ha? Ni fi'il madi. Telah memberitahu Telah aku. telah memberitahu Oleh mereka aku. berdua. Okey, kalau kita ikut nahu ringkas ni kita tak buat, kita jangan mafhum dulu Kita Okey. terjemahkan telah memberitahu Oleh oleh aku akan akan kamu akan kamu tambah berdua. ni Berdua. akan Kamu berdua. berdua. Yes, kamu berdua. Okey. Baik, seterusnya min kuma dari kamu Kamu berdua. daripada kamu berdua. Bukan mereka, kamu berdua. Yang zuruha Ia menurun. dia Dia melihat melihat atau Akannya. akannya Akannya perempuan. akannya ni yes perempuan. Huwa dia lelaki. 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 dia atau dia. Zalamuna Mereka telah menzalimi oleh mereka oleh akan kami. akan kami. kami. Okey. Rabbana Tuhan kami. Tuhan bagi kami. Kalau macam ni je pun sebenarnya dah ada okey Tuhan bagi kami ataupun wahai Tuhan bagi kami. Tak apa kita buat Tuhan bagi kami je dulu. Tuhan bagi tambahan kat sini bagi kami. Okey. Seterusnya ya bukan frasa sifat, frasa nama. Qalbika Hati bagi Hati kami. bagi engkau. bagi engkau. Yes. Huma Mereka berdua. mereka berdua. Perempuan Dua-dua. Lelaki dan Dua-dua. perempuan. dia sama je. Kalau laki perempuan tu dia boleh sama. Akhrajahuma Telah dikeluarkan. Mengeluarkan. Telah mengeluarkan. Mereka berdua. keluarkan oleh ia. Ia Bukan oleh mereka Akan oleh mereka berdua. Mereka berdua. mereka berdua. Maksud dia apa? Maksud dia apa? Mereka- Mereka berdua mereka telah berdua dikeluarkan. telah mengeluarkannya. Alah. Dia telah mengeluarkan mereka. Mengeluarkan mereka berdua. Kalau kita Dia kata telah mereka mengeluarkan. berdua yang keluarkan, salah maksud. Itu Kalau penting tu. dikeluarkan pun tak boleh sebab dia PL apa ni. PL Madhi. PL mati. berdua telah dikeluarkan. Ataupun dia telah mengeluarkan mereka berdua. Ya. Kita tak boleh Someone. tukar-tukar. Dalam PL modul 1 kita akan belajar. Kita dah belajar majhul kan. Kita tak boleh simply nak tukar dia jadi majhul. Tak boleh. Belum tentu lagi. Sebab kat sini bila dalam struktur tu ada sedikit perbezaan. Okay? Tak boleh kita nak pasifkan dia immediately. No. Jadi kita kena terjemah dia macam ni. Okay, secara lafziah telah mengeluarkan oleh ia akan mereka berdua. Mafhum dia ialah dia telah mengeluarkan mereka berdua. Macam tu je. Mengeluarkan ni boleh dimaksudkan sebagai mengusir ke tengokkan pada konteks. Baik. Min huma terjemahan dia? Daripada mereka berdua. Yes, daripada mereka berdua. Okey, iyyaka kita dah jumpa dah. hanya kepada Hanya engkau. kepada engkau. Engkau. Hanya engkau ni tengoklah huruf besar ke huruf kecil ke. Tapi setakat ni kita jumpa huruf besar tu sebab selalunya ayat macam tu merujuk kepada Allah kan. Engkau tu Allah. Hiya Dia perempuan. dia perempuan. Kalaulah ada dalam bahasa kita ni dia tu perempuan berbeza, then kita kena guna yang tu tapi tak ada. Bahasa kita sama je. Hunna Mereka perempuan. perempuan. Berdua perempuan. Semua bukan mereka perempuan, bukannya dua. Ni hunna ni ramai. 3 plus. Si dia perempuan. Tak juga. Tapi ni mereka banyak. Si dia di sana. Mereka. Mereka Jangan mereka tu dah ni ramai. dah ramai kan. Di sana. Innahum. Sesungguhnya mereka. Sesungguhnya mereka. Yang ni saya tak terjemah lah. Iyana.
Hanya Hanya kami. Kami. Correct. Right. Antunna. kamu. Kamu. Kamu Semua perempuan. Kamu Kamu semua perempuan. perempuan. Tapi kita jarang guna kan? Kalau kita belajar komunikasi pun tak payah pakai. Macam bagi salam tu. Walaupun semua dalam bilik tu perempuan. Ada tak siapa nak guna Assalamualaikum? Tak ada. Piramli je. Tak sesuai. Mana kita dah biasa. Memang lafaz yang umum tu lebih baik. Itulah afdal dah. Assalamualaikum. Kita uruf. Rabbihinna. Terjemahan dia? Tuhan bagi Tuhan mereka bagi mereka Perempuan. Bagi mereka perempuan. Perempuan. Kalau bahasa Inggeris pun yang untuk mereka ni perempuan dia tak bezakan kan. Dia bezakan bila seorang-seorang je tu. Singular je kan. She ke her kan. Antuma. kamu berdua. Kamu berdua. Okey. Khalaqaki. telah menciptakan oleh dia akan engkau perempuan. Engkau perempuan. Telah mencipta Oleh ia akan Engkau perempuan. engkau. ia maknanya kalau cakap ni dan okey, mafhum dia Dia telah menciptakan engkau. Telah dia telah menciptakan mencipta telah engkau. menciptakan Engkau tu maknanya yang bercakap depan kita tu ialah siapa? Perempuan. perempuan. Perempuan tu maknanya Dia kita tengah jenis cakap Allah. dengan orang perempuan lah. Bini Allah. kita ke, ada orang lelaki, bini dia ke, dia cakap Allah telah mencipta engkau yang sangat indah contohnya lah. Tu dah boleh. Untukku. Ni kalau ada suami nak cakap, kalau dia belajar malam ni, dia cakap kat bini dia boleh lah. Khalaqaki li. Telah mencipta oleh ia akan engkau untukku. Jelas je ni Ini Sesungguhnya Aku. nahnu. kami. Is the simple already. So simple this one. Kaidikunna. Tadi Kak Sal dah tanya. Kaidi rancangan Perancangan bagi kamu perempuan. semua perempuan. Kamu tu represent ramai Kamu ni untuk menunjukkan ramai. Antum kamu semua. kamu semua tu dah memang redundant. Kita tak boleh buat apa. Kita punya ke semua Kamu semua lelaki. kamu semua lelaki ataupun campur. Kalau lelaki dah ada, perempuan ada, jadi antum. Kamu semua. Ya'tikuma. Telah datang. Telah Ada ya. Mendatangi. Dia Dia mendatangi. Kamu berdua. Kamu berdua. Kamu berdua akan kamu akan. Yas'alunaka. Menyoal. Ada wow. Ada wow. Mereka tengah menyoal. bertanya akan Mafhum dia, mereka tanya kepada engkau. Mafhum dia macam tu je. Hum. Mereka. Anak. Iyakuma. hanya kamu berdua. Hanya Kamu berdua. Dia kalau kita tak letak hanya pun tak apa. Ini sebab substitute je. Ataupun kita boleh juga guna akan kamu berdua. Tapi dalam bahasa Melayu sebenarnya tak ada istilah akan macam tu. Tapi sebab nak. Tapi kalau bahasa klasik memang guna lah. Bahasa klasik jadi modern ni. Macam ni pelik lah kalau kita buat tu. Tapi sebab struktur bahasa Arab tu adalah bahasa sumber yang kita nak pelajari. Jadi kita kenalah juga buat dulu. Sebab dia punya convention dia tu macam gitu kan. Aku. Sebab kita terjemah Quran kita belajar bahasa Arab Quran tak payah terjemah jadi saya ke. Boleh nak polite tu, tapi sebenarnya kebanyakannya aku. Saya.
Saya. Kadang-kadang kalau nak merujuk Allah kata kan, Allah kata. Tapi Allah tak pernah guna beta macam tu. Dia cakap aku kan. Itu yang terjemah. Aku. Kan ada yang apa, saya terima nikahnya tu kan. Mhm. Hamba. Hamba tak best rasa. Tapi sebab dulu Tuan lah hamba, cakap tu hamba. masa nak terima nikah, nak diijab kabul dengan saya ni, saya Cikgu Aida ni, teacher ni. Dia kena marah sebab dia cakap saya. Hey, Kena aku juga. tak sah nikah sebab cakap saya. Tak Ya. sah. Mobil tu nikah faham. Okey. Jadi patutnya tak adalah sampai tak sah kan. Maksudnya kena 2 kali sebut aku. Ya Allah. Teacher. Sebab jodoh nikah tu orang lama. Betul. Teacher. Ya, Kak Su. Tanya. Boleh. Anak tu panjang ke pendek? Apa dia? Anak ni. Anak tu pendek. Dia Pendek. tak panjang. Dia kalau macam tu ada anak guli. Ada kan? Dia kalau berhenti dia jarang jumpa macam tu. Tentulah pendek je, baca pendek. Itu je ke? Ya. Okey. Iya, ya. Hanya kepadaku. Hanya aku. Hanya Aku. aku. Okay, kalau 2 sini, hanya aku. Aku ni tak tengoklah. Biasanya aku ni memang Allah. selalu kita dengar Allah yang cakap macam ni. Iya ya fattaqun wa iya ya farhabun. Ya. Mhm. Anak. Okey, itu dalam bahasa Arab. Budak 10 tahun ni. Bukan Allah selalu guna kami ke? Ada dalam Quran, ada Allah membahasakan diri dia kami. Ada juga dia bahasakan diri dia aku. Kami itu sebab menunjukkan itu bahasa Arab. Bahasa Arab ni kalau nak kata dia membesarkan diri dia. And Allah saja yang layak untuk membesarkan diri dia sebab dengan kerajaan dia, kekuasaan dia, dia boleh cakap macam tu. Kami. Macam Sultan Johor tu tiru katnya. Sikit lah, ada sikit. Cakap kat kita. Tapi dia tak cakap kami, dia cakap kita. Sultan Johor lah, saya selalu dengar dia cakap. Kalau dia cakap, dia kata kita. Dia tak kata beta, kata kita. Orang Johor pun cakap kita kot. Kan, orang Johor pun ikutlah raja dia cakap kita. Jadi orang Orang Johor. Pahang cakap kami. Ka'annaka. Ka'annaka nama dia? Seolah-olah engkau. Dia bila seolah-olah ni macam kalau macam mana sangat Hampir sama lah. hampir sama macam tu, seolah-olah seakan-akan macam itulah engkau, seolah-olah engkau, tak ada tambah apa-apa. 40 minni Dari aku. daripada aku, daripada ku lah boleh. Kalau macam ni maknanya dia jadi daripada ku. Kalau kita pusingkan balik semula, sebab tulis Rumi daripada kiri ke kanan, daripada ku. Okey? Baik. Senang. Nampak? Seronok buat latihan. Dah boleh balik dah. Lagi 10 minit tapi. Teacher, lagi lupa. 39 boleh ulang tak? Apa dia? 39. Tak buat Ke Tertinggal. anak tu. Ada? Seolah-olah engkau. Dia dah jadi. Dia mansuk. Mansub, ya betul. Apa Apa dia dia mansub? soalan Umar? Ana tak ada beza. Kalau kami tu dia sama je. Kalau orang yang sendiri bercakap, kita terus tahulah siapa yang bercakap tu. Macam Umar bercakap, saya, aku. Tahu tak yang bercakap tu kita nampak tak lelaki ke perempuan? Yang bercakap tu Umar contohnya. Macam nak beza kena tengok orang tu lah. Betul? Biasanya kalau cakap aku, Siapa yang cakap? yang bercakap tu kita terus nampak, oh dia ni lelaki. Dia ni perempuan. Jadi tak perlu. Kalau kami maknanya ramai-ramai. Umar faham? Tak ada. Dalam bahasa Arab tu dia tak ada bezakan tu. Kalau untuk yang ganti nama diri pertama, sama je. Lelaki ke perempuan? Aku. Itu orang baru. Dalam Quran tak ada. Semua tahu macam tu. Baik. Apa dia Kak Su tadi ada soalan Ke anak tu, kenapa dia jadi mansuk? Sebab ada anak, huruf nasab.
Oh, okey, Anna. Ah, ah. Walaupun Kak Anna tu satu Ah, kalimah. Yes. Dia adalah yang kita tak cover masa modul 1 tu kan. Ni Kak Ana, satu perkataan yang dia ni mansub. Perkataan. Maknanya Kak Anna tu memang kita tak boleh pecahkan lah Tak Ka dengan payahlah. Anna tu. Dia macam innama. Oh, Inama Macam innama. hanya Inama hanya Sesungguhnya tidak lain. sesungguhnya tidak lain. Sesungguhnya tidak lain. Teacher, ka tu bukan seperti. Kak tu memang seperti, tapi bila dia bergabung dengan Kak Ana tu, kita terus je dapat satu terjemahan, iaitu seolah-olah ni. Oh, dia satu kalimah je lah. Ka tu huruf jar. Dia tak Kalau kita pecahkan, dia akan jadi macam mana terjemahan dia? Seperti Seperti bahawasanya. Tu dia dah tanya macam kau. lagi susahkan diri kita lah pula. Jadi tak payah. Jadi terus kata dia seolah-olah, dan dia ni yang mansub tu memanglah yang tu. Seperti sebahawasanya. Jadi maksud dia seolah-olah. Ya, hari ni boleh balik awal sebab dah habis. ada Allah. Ada soalan? Ataupun nak jenguk sikit. Besok kita akan buat, malah tak sempat. Kita buat i'rab isim mabni yang lain. Jadi malam ni saya akan kirimkan PDF untuk muka surat 7 dan juga muka surat 4. Nak latihan dulu? Tak yalah, latihan kita buat sama-sama baru Sekali, test. Sekali jawapan Sekali. lah teacher. Sekali jawapan. Yang atas ni. Tak masuk kelas. Yang atas. Yang atas ni. Okey, boleh. Semalam saya bagi yang ada jawapan dah kan? Betul. Okey. Jadi ada kalau orang dah datang kat sini dia minta yang belum ada jawapan apa semua, saya tak tolak lah. Tapi kalau yang online ni yang saya bagi tu je lah ya. Ini nak galakkan orang, nak ajak datang. Kenapa? Tak apa. Cuti Sabtu Ahad cubalah datang. Siapa yang dekat-dekat sini, mainlah datang kelas kita penuhkan tempat ni. Kita buat secara hybrid juga. Yang mana online. Tapi yang fizikal kalau dekat bolehlah jemputlah datang. Pukul Ada 9. makan pun. Tak ada makan. Tak ada makan. Tak ada makan, tak mau datang Kak San. Adalah Ada saja kita buat jauh. petang-petang, nanti buka puasa kat sini. Jom. Boleh je. Saja je. Tapi kalau nak Saya makan ada. panggil teacher ni. Apa dia? Kak Gaya? Saya baru kali pertama join. Nak panggil teacher ke panggil ustazah? Panggil teacher je. Teacher. Boleh panggil teacher. Kalau Cik Mariam, nak kakak ke? Saya panggil kakak, Kak Mariam. Kakak ke makcik ke? Kalau nak panggil saya Bukan Aida nak je pencen pun dah. boleh. Kalau macam selesa panggil saya, nampak budak ni macam budak je cik. Saya sukalah tu panggil saya Aida je. Janganlah. Betul. Dia umur tak penting, yang penting ilmunya. Kalau ilmu dia penting, ni gelaran dia tak ada apa-apa membawa apa-apa. Okey je kat saya. Maksud saya kalau lebih selesa nak panggil saya Aida, panggillah. Kalau nak panggil saya. Tapi kalau nak panggil gelaran tu, saya biasa dipanggil sebagai teacher. Teacher pun boleh. Teacher biasa ke Bandar Baru Bangi ke? Baru ni ada pergi, tapi Bandar Sri Putra. Tapi tidaklah selalu tak. Dah lama dah tinggalkan. Ya. Bangi. Oh, dulu pernah kat Bangi. Saya dulu belajar di UKM, jadi kat situ Bangi yang tu je lah. Dan saya bukan jenis explore sangat, pergi kelas, balik kelas. So my Bangi is very very limited. Masa program dekat Surau Sabah, program apa tu untuk Palestin tu, yang lain yang datang. Sebab daripada rumah ngaji tu. Rumah ngaji tak ada. Saya tak ingat nama. Ada saya jumpa tapi saya tak ingat nama. Katanya dia belajar UKM juga dulu. Taklah. Saya tak kalau macam yang macam tu tak terlibat. Rumah ngaji saya pun agak baru. Rumah ngaji ni dekat Ampang ni agak baru. Kita banyaknya kat kelas kita kat sini je lah. Baik. Okey, katanya ada soalan lagi ke?
Ada lagi 5 minit. Saya macam Teacher nombor 12, teacher. apa dia? Nombor 12. Nombor 12. Okey, nombor 12. 12 kalau Ha. mafhumnya, Kalau kita kata dia melihat kepadanya. boleh melihat dia, boleh. Ha? Ia melihatnya tu maknanya perempuan itu. Kepadanya. Kepadanya. Boleh? Kepadanya. Macam dalam bahasa Melayu yang lebih sesuai tu ataupun dia melihatnya pun Melihatnya lebih tepat. Sebab kalau kepadanya dia ada yang zuru ilaiha. macam itulah. Betul. Tapi kalau kita dah cakap ia melihatnya pun boleh. Maknanya dia macam nya tu tak semestinya orang. Dia nya tu boleh jadi satu benda kan yang dekat je dengan dia situ. Maksud tapi benda tu ada jantina dia perempuan. Macam itulah. Baik-baik. Okey, ada lagi soalan lain berkenaan. Macam Aunty Mariam ataupun Kak Mariam tadi jawapan macam dah selalu belajar ya, dah pernah belajar ni, bukanlah kosong. Maknanya dah Sikit-sikit. tinggi. Banyak dah lupa. Alhamdulillah. Tapi jawab tadi tu maknanya okey dah biasalah ya. Alhamdulillah. Okey, ada soalan lagi? Tak ada. Okey, kalau tak ada, Saya bukan bidang bahasa Arab. Saya bidang lain. samalah. Syariat. InsyaAllah. Baik, Kak Wardah okey? Boleh faham? Alhamdulillah faham. Okey. Jadi Saya dapat link kelas ni daripada Datin Sri Samsidah. Dia share dalam grup. Dia kata jomlah join. Dia ada join kelas ni ke? ada. Dia datang tadi, pagi tadi dia datang, petang pun dia datang. Dia memang ngaji-ngaji ya. Masya-Allah. Masya-Allah. Baik, Alhamdulillah. Baiklah, kalau tak ada apa-apa kita stop dulu. Kalau siapa nak sembang tu boleh stay. Nanti saya tutup dulu recording. Ya. Baik. Jazakillah khairal jazaa. Ilal liqa. Ma'assalamah. Ma'assalamah. Baiklah, kita tutup kelas kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'na jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.